Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Tirmizi bin Zakaria 286970. Jadi saya akan membentangkan pendahuluan atau pengenalan kajian tentang piping hotdog 1901. Piping hotdog ialah pertubuhan makanan berskala kecil yang telah beroperasi di kawasan bandar yang sibuk sejak 12 tahun lalu. Syarikat 1901 Hotdog telah diasaskan oleh Rosida dan Zakir sejak 12 tahun yang lalu. Pengasas syarikat ini ingin membawa prestasi perniagaan hotdog melangkah lebih jauh, bukan sahaja di peringkat tempatan, malah pengasas ingin mengorak sehingga ke peringkat antarabangsa kerana industri makanan hari demi hari tidak dapat dinafikan semakin berdaya saing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuala Syahila binti Hamzah, nombor metric 286715. Seterusnya saya akan merumuskan isu-isu penting yang dibacakan oleh penulis. Yang pertama ialah kekurangan pengiktirafan jenama di peringkat antarabangsa. 12 tahun merupakan tempoh masa yang agak lama untuk sesebuah perniagaan dibangunkan. Dalam tempoh itu telah menyaksikan bahawa 1901 Hotdog terpaksa menghadapi pelbagai kemungkinan yang akan berlaku termasuklah mengenai persaingan, prestasi perniagaan dan cara untuk membangunkan imej perniagaannya ke peringkat antarabangsa. Zida sedang mencari jawapan tentang bagaimana dia boleh menjadikan 1901 sebagai sebuah syarikat makanan yang terkenal kerana mereka kekurangan jenama di peringkat antarabangsa. Isu yang seterusnya ialah galakan meluas kerajaan Malaysia dalam pembangunan sektor franchise melalui Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MECD dan Agensi Perbadanan Nasional Berhad PNB. Industri franchise tempatan diberi rangsangan melalui pelbagai program bantuan dan latihan. Selain itu, Persatuan Franchise Malaysia MFA menyediakan cadangan, memupuk latihan dan membantu dengan pembangunan dan perancangan strategik untuk industri. Oleh itu, dengan pertumbuhan pembangunan sektor franchise telah meyakinkan Rosida dengan membuat keputusan yang tepat dalam meneruskan perniagaan franchise ini. Munculnya Adis 1901 bermula apabila Rosida dan suaminya Zakir terpesona melihat perniagaan menjual hotdog dengan menggunakan kereta tolak di jalanan Amerika Syarikat. Mereka memikirkan bahawa perniagaan seperti berikut boleh digunakan di Malaysia juga. Hal ini kerana hotdog merupakan makanan segera yang menjadi kegemaran orang ramai termasuklah rakyat Malaysia. Keinginan yang kuat mendorong mereka untuk menjayakan hasrat dengan memesan prototipe kereta solar. Yang keempat ialah menawarkan franchisee format perniagaan yang lengkap. 1901 Hotdog menggunakan konsep franchise makanan segera untuk mengembangkan lagi. Assalamualaikum, saya Nur Alia Syafika binti Razmi dengan nombor metrik 287161. Saya akan menjelaskan tentang cabaran yang dihadapi oleh syarikat 1901 Hotdog di peringkat tempatan maupun peringkat antarabangsa selaras dengan daya saing perniagaan franchise makanan segera. Yang pertama, menjadikan pemegang franchise memahami kepentingan bekerja sebagai entiti bebas tunggal dan bukannya menjadi ejen. Yang kedua, Rosida mempunyai keyakinan untuk sentiasa mengingati perkara-perkara ini tidak pernah meriah kerana benda ini tidak datang dengan mudah. Yang ketiga, Rosida mempunyai keyakinan yang kukuh terhadap syarikatnya. Berdasarkan kes itu, antara cabaran yang boleh dihadapi oleh syarikat 1901 Hotdog di peringkat tempatan maupun peringkat antarabangsa selaras dengan daya saing perniagaan franchise makanan segera yang menjadikan pemegang franchise memahami kepentingan bekerja sebagai entiti bebas tunggal dan bukannya menjadi ejen. Rosida berusaha untuk memastikan pemegang franchise memahami bahawa mereka perlu berdikari terutamanya berkaitan rancangan pemasaran cawangan mereka. Walaupun dia kerap melawat semua cawangan 1901 Hotdog. Seterusnya, cabaran yang kedua adalah Rosida mempunyai keyakinan untuk sentiasa mengingati perkara-perkara ini tidak pernah meriah kerana benda ini tidak datang dengan mudah. Namun begitu, jika Rosida tidak memandang remeh perkara ini, sudah tentu nama syarikatnya tidak akan popular di serantau dunia. Akhir sekali, cabaran yang terakhir adalah Rosida mempunyai keyakinan yang kukuh bahawa jika syarikat itu berhasrat untuk terus kekal berdaya saing dan relevan dalam perniagaan franchise makanan, ia perlu pergi ke luar negara
apabila syarikat ini telah mampu menjana jualan yang lebih tinggi dan melalui kempen pemasaran intensifnya. Berdasarkan kes itu, antara persaingan yang dihadapi oleh syarikat 191 Hotdog di peringkat tempatan dan antarabangsa selaras dengan daya sains perniagaan franchise makanan segera adalah ketidaktentuan ekonomi global semasa telah menyebabkan banyak syarikat menghadapi tekanan perik peningkatan kos bahan mentah. Yang kedua adalah untuk terus kekal berdaya saing dalam apa jual jenis makanan segera walaupun perkara ini sangat mencabar. Tahap persaingan dalam kalangan pengendali adalah sangat tinggi. Persaingan yang ketiga berkaitan dengan isu kualiti dalam penyediaan dan persembahan makanan. Persaingan keempat ialah dari segi penetapan harga yang kompetitif. Syarikat ini menawarkan harga yang sangat kompetitif untuk penusaha program franchise perniagaannya. Persaingan yang kelima adalah pertambahan industri makanan lain. Peningkatan bilangan rangkaian makanan segera di Malaysia telah mewujudkan persaingan antara syarikat ini dengan syarikat yang sudah lama ditubuhkan sejak sekian lama. Persaingan terakhir adalah disebabkan oleh penyataan untuk menyertai perniagaannya dalam franchise makanan segera. Syarikat ini masih optimis dengan prospek perniagaannya dan melihat lebih ramai orang bersedia untuk menyertai perniagaan franchise makanan dalam masa yang begitu mencabar. Assalamualaikum, nama saya Dr. Alini binti Rasmi yang memiliki 286179. Saya akan menerangkan tentang kekuatan program franchise Hotdog 1901. Kekuatan yang pertama ialah kos penyediaan dan pembarutan. Hotdog menawarkan franchise format perniagaan yang lengkap dengan kos persediaan yang berbarutan dan model perniagaan yang amat mudah untuk diuruskan. Berbeza dengan franchise makanan segera yang lain, kos penyediaan mereka hampir berkisar RM300,000 sehingga RM800,000. Yang kedua adalah pelaburan dan penyelidikan dan pembangunan. Mereka menggunakan tahap inovasi yang lebih tinggi melalui pelaburan yang luas dan dalam penyelidikan dan pembangunan supaya produk mereka lebih dikenal dan diketengahkan. Seterusnya adalah Hotdog menggunakan produk dan kualiti bahan yang berkualiti. Ini untuk memastikan jenama mereka mengeluarkan produk daripada Hotdog yang bermutu tinggi. Seterusnya ialah kekuatannya adalah konsisten dalam kualiti. Syarikat ini menegakkan konsistensi dalam kualiti produk yang disajikan di semua cawangan mereka kerana beliau mempercayai bahawa semua cawangannya mesti memiliki nasihat yang sama dan dikaitkan dengan nilai sejagat. Yang terakhir adalah penyelarasan jenamanya yang kukuh di dalam negara. Hotdog telah mampu menjana jualan yang lebih tinggi dan melalui kempen pemasaran intensif. Ia malah budaya menawan semula pasaran beliau yang telah disasarkan oleh franchise makanan segera di negara gergasi. Terima kasih. Seterusnya soalan 4. Syarikat menjenamakan semula sebagai gaya hidup dan jenama Peoples iaitu sebahagian rancangan pengembangan syarikat. Oleh sebab itu, syarikat telah menaik taraf fasiliti ke tahap yang lebih selesa dengan memperbanyakkan gerai kecil untuk syarikatnya berkembang lebih besar seperti kafe makanan ringan atau food truck bagi mencapai kepuasan pelanggan. Meletakkan jenama yang berasaskan pemakanan hijau dan sihat. Strategi ini untuk mengikuti arus permintaan pengguna yang mementingkan kesihatan menyebabkan syarikat mengutamakan logo dan jenama syarikat iaitu hijau dan mesra alam. Syarikat ini mendapatkan bantuan daripada perunding jenama terkenal dari Indonesia yang menetapkan reka bentuk dan warna hijau logo bagi meningkatkan imej berdasarkan arus permintaan pengguna. Untuk merapatkan hubungan antara syarikat dan pelanggan. Selain itu, menjalankan skim pemasaran ujian iaitu
strategi untuk menguji elemen pemasaran sama ada efektif atau tidak sebelum diterapkan secara luas di laluan domestik. Syarikat ini melakukan kolaborasi dengan syarikat penerbangan Air Asia secara tidak langsung dapat meningkatkan hasil keuntungan syarikat. Kolaborasi antara dua syarikat ini sangat serasi menyebabkan dapat membina hubungan pelanggan sekaligus dapat meningkatkan imej syarikat ke pesada dunia. Oleh syarikat 191 Hotdog ialah dengan membuat beberapa perubahan dalam model perniagaan untuk membawa jenama tempatan ini ke peringkat antarabangsa secara amnya dan khususnya ke negara-negara Timur Tengah. Pertimbangan yang kedua pula berkaitan dengan peraturan dalam kerajaan tempatan. Setiap organisasi perniagaan perlulah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh setiap badan kerajaan di negara yang berbeza, terutamanya untuk operasi perniagaan atau organisasi perniagaan yang mengimport produknya ke negara asing. Pertimbangan yang ketiga adalah berkaitan dengan kualiti produk dan perkhidmatan. Walaupun kualiti adalah kebimbangan utama untuk syarikat 191 Hotdog, bagaimanapun syarikat harus mempertimbangkan kualiti produk dan perkhidmatan yang ditawarkan apabila ia memasuki perniagaan global. Pertimbangan yang terakhir dengan mengekalkan fleksibiliti dan kebolehsuaian pasaran. Fleksibiliti pasaran dan kebolehsuaian memainkan peranan penting dalam setiap operasi perniagaan, terutamanya untuk perniagaan membawa jenamanya ke pasaran global. Model perniagaan semasa menggunakan franchise adalah cara terbaik untuk mengembangkan pasaran di peringkat antarabangsa. Hal ini kerana Ruzina dan Zaki menyedari bahawa jenama mereka mampu ke peringkat antarabangsa dengan membuat beberapa perubahan dalam model perniagaan. Mereka berharap satu hari nanti franchise Hotdog 1901 akan menjadi franchise hotdog yang terkenal dan berjaya sama ada dalam pasaran maupun antarabangsa. Oleh itu, untuk menjadikan hasil mereka telah membangunkan pelan induk bagaimana ianya boleh menembus pasaran antarabangsa. Sebagai contoh, penjenamaan semula, trend global menjadi hijau dan penyesuaian cawangan. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Ella Nur Ashiki binti Abdul Rauf, nombor metrik 287178. Saya akan menjelaskan tentang alternatif yang dilakukan oleh 1901 Hotdog untuk membuat kehadiran di pasaran asing. Sebelum itu, 1901 Hotdog telah membuat alternatif iaitu dengan membangunkan perwakilan di luar negara. Jadi alternatif lain yang dilakukan oleh 1901 Hotdog ialah dengan membuat pakatan strategi dan usaha sama. Pakatan strategi ialah gabungan atau kerjasama antara dua atau lebih perniagaan di pasaran. Tujuannya adalah untuk mengembangkan 1901 Hotdog dengan cepat dan menjadikannya lebih cepat supaya ia boleh menghasilkan jumlah wang yang paling banyak. Sebagai contoh, perniagaan boleh menjadi lebih berdaya saing dalam pasaran dengan menggabungkan keluaran, pengetahuan, kemahiran dan teknologi mereka dalam pakatan strategi. Usaha sama pula dibentuk oleh firma jika ingin memasarkan barangan atau perkhidmatan mereka di pasaran domestik dan antarabangsa. Apabila hotdog yang merupakan makanan tradisional barat mula dijual, 1901 Hotdog bekerjasama dengan syarikat asing untuk memasarkan makanan tersebut sehingga ke luar negara. Seterusnya ialah membina kehadiran dalam talian yang kukuh dengan menggunakan tapak web dan saluran media sosial yang aktif. Ini membolehkan Hotdog 1901 memasuki ke pasaran antarabangsa, membina reputasi jenama dan menunjukkan ciri unik tawaran hotdog. Oleh itu, perniagaan ini tidak perlu menjadi pakar pemasaran web, pengatur cara atau mengupah pekerja mahal. Yang terakhir ialah pembungkusan dan pelabelan. Pembungkusan yang sesuai untuk hotdog mungkin termasuk bungkusan plastik tunggal, kotak atau kotak karton untuk menyimpan beberapa, atau bungkusan vacuum untuk memastikan hotdog tetap segar. Pelabelan merujuk kepada penambahan label atau stiker pada kemasan hotdog. Label ini menunjukkan maklumat penting pada pengguna seperti nama produk, bahan yang digunakan, tanggal kadaluarsa, petunjuk penyimpanan, maklumat nutrisi, logo merek dan arahan penggunaan jika diperlukan.